washabihi ajmain. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan alhamdulillahirabbil alamin qadra ilahi. Kerana kita dipilih berada dalam majlis ilmu, dipilih berada pada hari Jumaat, diberikan masih kesihatan dan masih sempat untuk menjalankan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Ini merupakan hadiah terbesar dari Allah. Mudah-mudahan Allah balas kita dengan amal soleh dan diberikan kesempatan untuk mendapat bekalan-bekalan untuk perjalanan kita ke akhirat, insya-Allah. Juga kita angkatkan puji-pujian tertinggi pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai tanda kita amat merindu baginda dan kita merupakan hamba Allah dan juga pengikut Rasulullah yang membangun diri untuk merasa diketelani oleh Rasulullah dengan menggunakan ataupun dengan mengucapkan selawat sebanyak-banyaknya. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita diberikan ruang untuk bersama pada hari ini. Ini merupakan nikmat yang tidak boleh tidak disyukuri. Sebab itu sekali lagi kalau kita melihat balik apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kita tidak pernah ada ruang untuk tidak bersyukur. Dapat sampai ke sini ini syukur alhamdulillah. Dapat pergi kerja alhamdulillah. Dapat makan dengan hari ini alhamdulillah. Dapat masih berjalan dan jantung masih bergerak alhamdulillah. Mata masih boleh nampak alhamdulillah. Jadi kalau tak, maknanya kekuatan-kekuatan yang Allah bagi setakat ini terutamanya untuk tubuh kita. Okay, sebab itu tiga yang suka membincangkan tiga nikmat terbesar ataupun kita kata kebaikan yang paling indah yang Allah kurniakan kepada kita. Okay, tidak ada yang lain dan bukan kalau dikatakan kalau ikut hadisnya ya dalam Tirmizi kata apa, kalau kamu dapat tidur nyaman di tempat tidurmu, kamu dapat tidur dengan nyaman di tempat tidurmu. Okay, bila kita kata dapat tidur dengan tenang, bukan makna tidur dari Isya sampai subuh. Bila kamu dapat tidur dengan tenang, bermakna kamu tidur dalam keadaan beruduk, kamu tidur dalam keadaan menyerah diri kepada Allah, kamu tidur dengan minta maaf kepada semua orang yang pernah bersalah dengan kita. Kita minta maaf, bertawassul dengan Allah untuk kita untuk sampaikan maaf kita pada orang yang kita bersalah, tetapi kita tak jumpa orangnya. Tidur dengan beruduk, tidur ngiring ke kanan, tidur minta dengan Allah nak bangun tahajud, untuk bangun apa kita kata untuk ibadah. Dan yang paling penting minta Allah kalau kita dihidupkan bangun untuk tahajud, kalau kita dimatikan kita tidak dimatikan kadang-kadang menyebut nama Allah. Sebab itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu 33 kali, la ilaha illallah itu 33 kali merupakan satu dinding. Walaupun kita mungkin pegang tasbih tetapi tak habis sampai 33, itu pun dianggap ungkapan terakhir kita. Lepas tu jangan cakap apa-apa lagi. Okay, jangan cakap apa-apa lagi. Sebab itu kita kata kalau tak beruduk sahaja, tidur tanpa uduk dengan tidur beruduk. Orang yang tidur dalam uduk bermakna dia tidur nanti kalau ditakdirkan meninggal, maka rohnya diletakkan di bawah arasy Allah. Tapi siapa yang tidur tidak beruduk, maknanya dia tidur, rohnya akan ditempatkan jauh sikit dari arasy Allah. Itu baru kalau kita tengok cerita uduk aja, itu pun saja roh kita dah ditempatkan di tempat lain. Okay, sebab itu bila kita kata apa itu Imam hadis riwayat Tirmizi mengatakan tiga kebaikan terhebat ini, sekiranya kamu ada tiga ini, kamu sudah mendapat dunia dan seluruh isinya dalam keadaan yang paling baik. Jadi kalau kita kata tidur yang tenang di tempat tidur, ada orang tenang tidur setelah makan ubat tidur, ada orang tenang tidur setelah di hospital, ada orang tenang tidur setelah dipindah randah dan sebagainya. Ini yang kita bimbang. Kita nak tidur kalau boleh tenangnya di rumah kita. Mudah-mudahan akhir hayat kita juga di rumah kita. Sebab itu doa, ya Allah jadikan rumahku rumah yang berkah ya Allah. Jadikan rumah aku bukan rumah untuk restoran, bukan rumah aku jadi hotel, bukan rumah aku jadi pusat hiburan. Tiga ni sudah jadi sebahagian daripada rumah kita. Rumah jadi pusat hiburan, anak semua ada iPad, iPod, tak ada kerja lain, kerjanya hiburan saja. Mak ayah balik ceritanya nak makan dan anak balik ceritanya nak tukar baju, nak jalan, nak keluar dan sebagainya. Ini yang kita kata hilang, rumah yang hilang keberkahan.
Okay, kita doa dengan Allah, ya Allah Tuhanku, kalau mengizinkan aku dah duduk di rumah ini, izinkan aku juga untuk mengakhiri hidup aku di sini. Okay, pengalaman Umi jumpa dengan orang-orang yang sudah nazak, atau kita kata waris-waris orang yang nazak. Okay, kata bawa lah balik, sekurang-kurangnya dia balik rumah dia dapat dibacakan apa yang patut, dibuat apa yang patut. Apa waris kata, dia dah pesan kat saya, apa jadi dengan saya tak nak bawa balik. Beliau mati di hospital, saya tak nak menyusahkan siapa-siapa di rumah. Ini satu jawapan yang sangat-sangat memilukan. Sebab itu kita kata rumah merupakan, atau kita kata tempat tidur itu merupakan tempat, kalau boleh tempat terakhir. Sebab kita sudah mati sementara beberapa kali, betul? Ratus atau puluh kali. Kalau kita kata umur 60 tahun, kita dah 60 tahun dapat tidur nyenyak di tempat kita, dan kalau boleh kita nak kita mati di situ. Itu sebahagian daripada kalau kita rasa doa kita lah. Sebab itu jangan takut tinggal di rumah. Jangan takut seorang, jangan takut orang tak ada, jangan takut orang tak datang. Kalau rumah yang berkah, rumah itu bila kita masuk saja rumahnya, kita tenteram. Siapa-siapa datang rumah kita, dia kata tenteram, dia rasa bahagia sangat. Sebab itu pesan Nabi, biar rumahnya sempit tetapi hati tuan rumahnya lapang. Biar rumahnya sempit tetapi hati tuan rumahnya lapang. Kita kadang-kadang rumahnya lapang tapi hati tuan rumahnya sempit. Sebab itu kita bercita-cita nak rumah besar, tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Okay? Kalau kata syurga tu 7 tingkat, kalau boleh nak 7 tingkat, untuk membina syurga di dunia. Itu satu nikmat, kita kata kebaikan terindah. Kalau terindah itu, Allah bila sebut indah itu lain daripada indahnya kita. Okay? Sebab itu indahnya pada Nabi lain dengan indahnya pada kita. Kalau kita tadi kita tembak, kita 36 campur-campur kan, 30, tembak tak tadi dari nak naik low. Ini tak ikut SOP. Orang tembak, mesti tembak bahaya supaya kita tahu, okay? Kita tak, kalau setengah masjid dia tak boleh bagi buka ni. Dia kata penjerama aja boleh buka, orang lain kena pakai. Tapi sebab SOP tak nampak, lita-lita kita tak ada. Ini kekuatan. Okay? Itu yang pertama. Kenapa kita katakan tidur itu kebaikan terindah? Kerana dalam tidur kita jumpa Allah, dalam tidur kita rohnya terangkat. Dalam tidur kita kadang-kadang dapat mimpi cantik. Nabi dapat wahyu kadang-kadang dalam mimpi. Sebab itu kita kalau boleh nak mimpi apa? Mimpi yang elok, mimpi yang elok-elok. Tapi tak payah minta, ya Allah bagilah aku mimpi. Kalau boleh tak payah tidur ada mimpi, betul? Kalau Allah nak bagi, minta ya Allah bagi aku mimpi yang elok-elok ya Allah. Okay. Sebab tidur tu mahal. Okay, tidur sempadan, atau kita kata tidur tu kalau dari segi kita itu dari segi spiritualnya, kalau dari segi fizikalnya atau mentalnya, kita selamatkan emosi kita, emosi yang gerbang tadi terus tenteram, dan kita juga selamatkan jantung kita, selamatkan fizikal kita, maknanya darah kita berjalan dengan baik. Sebab itu sebelum tidur minum air segelas dan sebagainya, bangun tidur minum lagi air segelas supaya darah kita berjalan dibantu, jantung kita pump. Sebab itu kita nak pergi bilik, nak tidur kita pergi bilik air, betul tak? Jangan tidur dengan uduk isyak. Dah solat isyak, tadi ada uduk lagi, tidur je lah. Kalau boleh berazamlah uduk itu memang untuk nak tidur. Boleh. Walaupun lepas isyak, tapi kita dah ke sana dah ke sini, dondeng ni, pegang itu pegang ini, betul? Kita pun tak perasan, kita maklum je lah orang-orang umur-umur mah ni. Okay, boleh bocor anytime, betul tak? Jadi jangan kata tadi rasa belum kentut lagi. Ini macam Umi nak datang sini ni kemas-kemas sangat supaya tak pecah uduknya. Contoh, itu sebab niat kita nak solat zuhur di sini. Jadi kalau boleh uduk nak tidur itu, sebab itu bila dia kaji mengapalah apalah Allah kata tidur di tempat yang dengan tenang di tempat tidur kamu itu kebaikan yang terindah. Itu yang kita rasa Allahu Akbar. Tapi bila kita baca balik apa ada dalam tidur itu, tidur bantu otak kita jadi lega. Okay, tak ada meloncat-loncat, emosi kita jadi tenteram balik, kita dah maafkan semua orang, betul tak? Jadi bila emosi kita stabil macam ni, kita tak jumpa mati terkejut. Okay, sebab itu jangan tidur dalam keadaan marah,
Jangan tidur dalam keadaan marah, jangan tidur dalam keadaan sedih. Ya Allah, itu aku nak serahkan diri aku ni kepadamu ya Allah. Aku sedih ya Allah, rawat ya, ngadu dulu dengan Allah, merengek dulu dengan Allah. Jangan saya tak sedar bila tidur. Anak pun kalau boleh jangan bagi tidur dalam keadaan nangis. Itu peluk dulu, mandikan dulu, buat air dulu, buat susu ke, bagi biskut ke apakah, supaya dia tidur yang tenteram, supaya dia tak tidur, tidak nangis ketika tidur. Kerana pengalaman sedih itu akan berputar. Tapi kalau tidur, memorinya dah tenteram. Tapi I love you, okay, good night, see you then, good girl, clever girl. Apalah nak cakap kan. Sekolahnya cucu Melu tadi kanya sekolahnya cakap orang putih. Jadi sudah terbiasa, bukan pandai pun. Tapi itu sebahagian daripada dorongan supaya dia tidurnya tenteram. Dan kita pun tidur tenteram. Itu sebab Allah kata kita kata kebaikan paling indah bila dapat tidur. Kedua, kita kata tiga benda ni, mi ulang juga, mi dah sebut je dengan live mi. Kedua, kita kata apa? Bila kamu bangunnya sehat, dapat tidur dengan tenteram dan bangun dalam keadaan sehat. Okey, sehat apa makna sehat? Fisikalnya rasa segar, mindanya rasa lapang, emosinya rasa tenang dan mampu untuk buat apa saja yang diinginkan selagi tak melanggar perintah Allah. Okey, hari ini kata petang semalam nak makan cokok pisang. Contoh ini agaknya puasa jaga selera buruk perangai. Kan? Tiba-tiba teringin sebab ada pisang emas yang dah nak masak lebih lah. Kita, ini kalau biar ni mesti esok tak cantik kan. Vitamin C salah satu vitamin yang digalakkan. Selain daripada, kalau boleh kita tak nak makan vitamin yang pill type. Makan vitamin yang ada dalam buah original. Kerana itu betul-betul vitamin C yang dah rendam, dah berbuih lah begini tu, entah vitamin C nya kat mana kan. Itu contoh. Sebab kalau digalakkan sekarang ini zon-zon kita makan buah. Makanlah buah sebanyak-banyaknya. Okay, sikit nasi tak apa. Ini masa nak diet. Kerana vitamin C yang paling baik untuk nak kalahkan COVID adalah vitamin C daripada yang asal, yang sebenar. Okay? Itu kekuatan. Jadi kita kata sehat fizikal maknanya kita boleh geraklah semua anggota kita. Sebab itu sehatnya boleh bangun tahajud, sehatnya boleh tunggu sampai subuh, sehatnya boleh ngaji sampai duha. Jadi 3 benda staging tanda kamu sehat setelah tidur. Kamu boleh bangun tahajud, kamu boleh sampai subuh, kamu boleh ngaji ataupun zikir sampai duha. Ini kekuatan tanda kamu sehat. Sehat fizikalnya, sehat mindanya, dan sehat perasaannya atau sehat hatinya. Sebab itu nak bangun tu bukan mudah weh. Kadang dah pergi toilet dah, tapi Allah baru pukul 3. Alah baru pukul 4. Aku lagi 15 minit subuh. Boleh lelap sikit ni. Akhirnya 6.30. Sebab Iblis tidak akan biar kita sendiri-sendiri. Iblis akan berperang, terutama yang bangun tahajud. Ya Allah, tidurlah ya buya. Fatihah tak berapa kali nguap. Tak apalah nguap-nguap pun, ya Allah terima ya Allah. Cacat kot mana pun aku dah bangun ni ya Allah. Sebab itu kontraknya dengan Allah. Ya Allah, bangunkan aku untuk tahajud ya Allah. Bangunkan aku untuk sahur ya Allah. Sebab penggera-penggera dia bukan boleh harap sangat. Kalau raba terus dah tidur. Tapi kalau penggeranya Allah, Allahu Akbar. Itu kekuatan. Itu yang kedua, boleh sehat. Jadi kita kata kita bukan saja nak sihat fizikal, tapi nak sihat mental. Sihat mental maknanya apa-apa tidak memikir yang jahat-jahat, tidak memikir yang jauh-jauh, tidak memikir yang tak boleh buat. Kalau aku mati tak tahulah nak ni macam mana ya. Senang ke susah hati kita ujungnya? Susah, tak payah fikir. Anak ada masa depan dia, anak ada peta hidup dia, anak ada Allah jaga, anak ada rezekinya. Apa yang kita ada, kita lah jaga diri kita dulu. Kalau aku mati esok kat bawah tu macam mana? Itu yang patut dibimbang. Daripada kalau aku mati yang di atas macam mana? Nampak tak? Kita jarang bimbang. Sebab itu ulama kata apa? Semua kita ini faham kita akan melalui perjalanan. Betul? Kita akan jalan jauh, betul tak? Kalau jalan jauh nak bawa bekal apa? Nak pergi umrah saja 2 beg. Betul tak? Ini luggage bag, ini hand carry. Lama tuan, kaki kanan bawa beg. Sampai tak sempat pakai jubah apa dia. Macam nak basuh orang ramai.
Setengah tu orang tu tolak ansur boleh basuh. Cangkuk ke kipas ke, cangkuk ke lampu ke, cangkuk kat mana, lantak tanjir kering. Betul? Itu kalau orang yang sikit bawanya. Kalau banyak, tak kisahlah you pakai dari luar. Ada banyak lagi bajunya yang belum pakai. Tak jadi unta. Jadi satu perjalanan ke umrah baru 8 jam sahaja. Kau sampai Madinah 11 jam sahaja. Tapi bagnya banyak ke sikit? Bilang tu underwear berapa, dalam berapa, luar berapa. Sabunnya, shampoonya, tujuannya, makannya, biskutnya, coklatnya. Okay, mi tengok Maggi-nya separuh bag. Macam tak ada makanan dia dapat. Ambil dia buka contoh. Kita bukan nak kata manalah tahu doktor kau tak lalu makan. Apa hal tempat cantik tak lalu makan, jadinya tetamu agung, tetamu Allah kan. Ini persepsi yang paling pedih. Kita nak kata ya Allah, apa yang banyak benda coklat, kotlah sakit perut. Loh, mengapa rancang sakit perut? Nampak kotlah tak lalu makan, kenapa rancang tak lalu makan? Ini perancangan perjalanan yang salah. Kalau orang dulu bawa langsung batu apa semua, takut tak ada selera. Astaghfirullahalazim. Betul? Pergi tetamu orang kaya je kita kenyang, betul tak? Belum lagi tetamu agung, belum lagi tetamu raja. Ya Allah, mi jadi buat tetamu wakil rakyat je. Kau 4 lori meja makanannya, betul? Tapi nak jadi tetamu Allah, kita susah hati. Bawa serunding, bawa itu segala benda. Sambal kering, sampai tak kering, sampai hijau, sampai merah. Doktor kami dia sampai ni, boleh pilih ni macam pergi pasar. Pergi meja ni, doktor kami ada sambal hijau, kami ada sambal merah, sambal coklat, segala sambal. Hebatnya persediaan, dia kata kan. Padahalnya ada 4 lori makanan. Akhirnya berlebih, betul tak? Kita layan di selera kita, tak nak menghargai apa tu orang yang orang tu masak. Kita bahaya tu, betul? Itu namanya kita tak perasan perjalanan. Jadi itu perjalanan pergi umrah saja. Syukurnya tahun ini tak ada haji, tak ada umrah. Betul? Supaya kita lebih selamat, betul? Supaya orang yang nak pergi Mekah tak kembang sangat. Ya Allah, tak dapat doktor. Udah coronavirus. Bukan coronavirus, belum cukup taubatnya. Belum cukup ibadahnya. Belum cukup redonya. Entah duitnya belum berapa bersih. Boleh nampak? Duit anak bagi tanya kamu kerja apa? Kamu simpan duit bagi kat mak ni duit apa? Duit claim ke duit gaji? Tanya. Okay, duit interest ke duit tak interest? Duit interest dari SB ke apa? Artinya kita jangan ini duit anak bagi. Tapi kita juga kena tanya. Takut duit itu. Takut duit itu menyebabkan kita tidak terpanggil. Tak ada coronavirus. Berapa ramai orang tak dapat pergi? Dah dapat doktor saya dah x-ray semua, saya dah buat medical check up dah. Tipu-tipu tak dapat. Allah belum panggil, tabung haji panggil, Allah tak panggil. Kita ada 2 panggilan, betul? Pertama panggilan tabung haji, kedua panggilannya Allah. Jadi ini kekuatan. Maka ulama kata apa? Siapa yang perasan, siapa yang sedar, siapa yang ingat, dia akan melalui perjalanan jauh. Yang pelik je dia kata, kita tahu kita nak buat perjalanan jauh, tetapi tak ada bersedia. Bekalnya sembang masjid serupa, jalan masjid serupa, solat masjid serupa. Yang wajib je $2 nak banyak-banyak kan, sekurang-kurangnya. Allah, tahajud berapa sekurang-kurangnya? 2. Witir sekurang-kurangnya 1. La ilaha illallah. Perjalanannya sangat panjang, tapi bekalnya sekurang-kurang. Perasan tak otak kita salah ni? Semua orang tahu dia akan mati, betul tak? Tapi berapa orang yang ready, betul-betul bersedia? Andai kata saya dijemput Allah hari ini, saya redha ya Allah. Andai kata, sebab itu tak kali doa, ya Allah, andai kata ini hari terakhir, jadikan solat aku ini solat terbaik. Kita tak tahu. Kalau masak, ya Allah itu aku. Ini kebetulan masak sambal. Ada orang minta buat sambal tempoyak aja pun. Ya Allah itu aku, andai kata ini sambal aku yang terakhir, ya Allah, jadikan dia sedap, ya Allah. Cerita je hidup lah mawak juga. Sebab tak ada orang mengandung lagi pun. Artinya kita selalu keluar rumah ni tak tahu kita balik ke tak. Boleh nampak? Jadi orang yang ingat dia akan mati. Semua kita ingat, betul? Semua kita ingat. Tapi bekalnya tak ada macam ingat. Qurannya ngantuk. Hadis tak dapat hafal lagi, betul tak?
Pergi tazkirahnya boleh-boleh pergi ngantuk separuh, ngangguk separuh. Pergi tak ada nota-nota dan tak ingat pula apa dah tadi cerita tentang tazkirah. Tadi pergi sekat tazkirah. Apa cerita entahlah. Dah tinggal tengah jalan dah. Nampak tak? Jadi kita ada banyak benda yang ulama kata, yang aku herankan, semua hamba Allah ini, semua orang mukminin ingat dia akan melalui perjalanan paling jauh dalam hidup. Tak ada perjalanan sejauh yang ada di dunia. Perjalanan menuju akhirat. Perjalanan paling lama, paling panjang, paling sulit. Tapi relax ya. Ini mindset salah kita. Gelak tetap gelak banyak juga, sembang tetap sembang banyak juga, zikir tetap banyak ke zikir walaupun dari kita tutup mulutnya tak juga zikir. Okay. Ini nak ajar kita zikir kan ni? Sebenarnya nak ajar kita pakai niqab, betul tak? Nak ajar kita jaga lemut lidah, nak ajar kita tak banyak sembang hai orang, nak ajar kita supaya tak dengar banyak benda, kepit dah telinga ni. Betul tak? Tapi dengar juga. Betul? Ni kerana kita tak tahu, kita bukan tak tahu, kita tak perasan kita ni nak kumpul bekal ni nak pergi mana. Kumpul bekal dalam perjalanan paling panjang. Tolong masuk ni dalam kepala. Ya Allah, Tuanku, jadikan solat aku ni diterima ya Allah. Aku nak jadikan dia ni bekal perjalanan ya Allah. Boleh nampak? Jadikan sedekah aku ni sedekah yang ikhlas ya Allah. Sedekah yang kau terima. Kadang-kadang kita rasa macam ikhlas. Allah tahu ke tak tahu? Kita ikhlas tengah ke, ikhlas suku ke, ikhlas sepenuh ke? Senyum orang ikhlas macam mana? Orang tengok tu juga rasa. Gelak orang ikhlas, senyum orang ikhlas, atau gelak orang tak ikhlas, dia senyum ke gelak ke orang tak rasa. Boleh nampak? Sebab itu banyak-banyaklah senyum, belum tentu senyum kita orang rasa. Sebab senyum yang orang rasa, senyumnya menyambung ukhuwah. Kau senyumnya selfie, mana ada ikhlas senyum selfie? Allah seringgit dah nampak gemuk sikit, nampak tembam, nampak ni pusing kamera setengah mati. Nak sembunyi kat siapa? Allah tahu kamu debab. Betul ke tidak? Ini masalah. Maka sekali lagi itu kita kata perjalanan. Ini adalah umat kata, aku heran macam mana aku nak bagi tahu ni, macam mana nak ingatkan hamba Allah ini bahawa dia pasti melalui perjalanan panjang. Kalau perjalanan panjang, maknanya kamu kena bekalnya lebih banyak dari bekal seisi dunia. Betul? Orang pencen, ya cukup dah duduk pencen. Cukup lah duduk pencen kan ada. Makan kan banyak, no. Makan tak banyak tapi macam-macam je ni makan. Faham tak? Nak doyan lah dia, nak lansat lah dia, nak rebutan lah dia. Udah-udah lah tu, kamu ni batuk kan. Tapi tengok rebutan ala juga. Tengok durian habis biji juga. Kolesterol lah itu lah. Aduh panas pula. Oh, kenapa panas? Makan durian. Siapa suruh? Itu maknanya bisa jumpa bekal. Kalau kita kata orang tua ataupun kita kata warga emas, orang tua tu buruk benar lah pula ya. Orang lama lagi buruk. Dah lama bahasa. Jadi kita kata warga emas, maknanya apa? Kita boleh makan tapi apa? Sikit. Yang masalahnya kalau sikit lapar. Sikit-sikit. Betul ke tak? Tu simpanlah biskut tawar tu sikit. Simpanlah kurma tu sikit. Betul tak? Ini kekuatan. Maka sekali lagi kita ingatkan, kita akan menjalani perjalanan jauh. Betul? Tolong sekarang pungut bekal-bekalnya. Perjalanan jauh ini semua orang akan pergi. Ada duit, tak ada duit. Ada tiket, tak ada tiket. Betul? Ada agensi, ada ejen, tak ada ejen. Tetap pergi. Ini yang ulama kata, macam mana nak tanamkan dalam jiwa orang mukmin ini bahawa perjalanan ini sangat susah. Seorang-seorang. Umi pernah ke sejuk? Okey je. Okey. Nak pasang boleh je. Tak, kami tak tahan. Oh, kami tak tahan. Udah tak payah tinggal kan. Yang tahan diam je. Kau tak tanya okey je. Kau tanya banyaklah kagangnya. Betul tak? Tak tahu berkipas tak pasang pun. Bukan act pula. Kerjasama lah, betul? Jemaah kan. Menghormati adalah satu akhlak orang mukmin. Ini tempat saya, suka saya lah, nak pasang tak pasang. Awak datang pasal apa tak pakai baju sejuk? Aduh, busuknya perangai. Sebab itu soal akhlak dan soal adab ini
merupakan kunci yang sudah luntur seluntur-lunturnya dari jiwa orang mukmin, sehingga kita tak dapat bezalah orang kafir dengan orang tak kafir. Okay? Kadang-kadang orang kafir lebih nampak baiknya daripada orang tak kafir. Yang kita kata kita orang mukmin, tapi adabnya, yang adab, orang Melayu pakai takan adab. Kalau tak ada adab, biadab. Kita marah pula orang kata biadab. Dia doktor dia kata saya biadab. Memanglah engkau tak beradab. Cakap engkau panggil jerit-jerit tu tak beradab lah tu. Panggil je, kita dah biasa dengan dia. Kita rapat dengan dia, itu panggil hoi-hoi je. Pasal apa? Nampak tak? Ini kekuatan-kekuatan. Kita tak perasan yang beradab itu kunci iman kita. Yang beradab itu cermin akhlak kita. Ini yang menyebabkan iman. Sebabnya anak remaja hari ni tak ada agama weh, oi. Anak remaja sudah sangat longgar dengan agama. Okay, minta maaf Umi ni bila kaunselor nak kena sebut jugalah. Kemarin saja ada anak ambil tudung, jerat leher mak dia. Sebab hajatnya memang nak bunuh mak dia. Orang yang membuat saya paling seksa dalam dunia ni adalah mak saya. Saya akan bahagia kalau mak saya tak ada. Allahu Akbar. Bila kita kata konsep durhaka, inilah saya tak nak jumpa orang Melayu. Jumpa orang Melayu sikit durhaka, sikit durhaka. Allahu Akbar. Maknanya kosong Tuhannya, kosong adabnya. Kalaupun tak Tuhan, adabnya. Okay? Sebab itu orang tidak mengingat ilmu itu penting ke adab itu penting, ilmu itu penting ke akhlak itu penting. Sebab itu kita ada akidah, akidahnya orang Islam, betul. Kita ada syariah, peraturannya peraturan Islam, betul. Tapi Allah letak akhlak tu 3 portion, tak boleh lepas. Adab akhlak ini cermin iman kita. Kalau kamu orang beriman, betul-betul beriman, kamu orang paling beradab. Bukan ikut buku protokol Malaysia je pun cukup dah. Kalau kita ikut pun adab yang mak kita bagi, adab makan, adab duduk. Bukan adab lalu depan orang je, tumpang lalu ye. Okay? Adab dari segala segi. Makannya tengok orang je beradab, duduk je beradab. Betul? Sebab itu tanya Umi panas tak? Kalau kepilihan Umi, okey lah nak kipas apa tak? Tapi ada orang tak boleh pakai kipas. Maka hormat jiran itu adab. Hormat orang beriman itu pahala. Ya Allah, tapi kita lantak lah dia, suka dia lah. Kan anak remaja kita hari ini sudah tidak tahu lagi adab. Hilang kerana apa? Bercakap pakai media sosial, tak tengok muka. Dengan mak jawab macam tu, dengan ayah jawab macam tu, dengan kawan-kawan lagi bahasa yang kita tak faham, betul? Maka satu daripada kesan yang Yahudi berjaya tanam dalam diri anak kita, cucu kita, ialah bercakap tidak beradab. Cucu kita jom dia solat dulu. Yelah nanti dulu. Ya. Dia tak tengok muka kita. Okay? Kita ajak ke, kita bercakap ke dengan dia. Kalau dia tengah pegang benda Allah tu, tak dengar dah. Maka kita pula yang pakai WhatsApp ni, kita tak nampak muka orang tu terima WhatsApp kita tu. Tak, yang penting cakap dengan padan muka. Nampak tak? Maknanya itu menghilang, mengikis. Itu macam mana Yahudi punya bijak pandai lah. Dia nak menghilangkan karakter Rasulullah pada diri kita. Allah fitrahnya bagi kita ni yang terbaik, fi asani taqwim. Tapi dia haus. Cikgu pula lagi lo dah kira gaji je. Kita kira akhlak dah. Okay? Kemarin seorang maknya guru, ini cerita bukan nak burukkan, tapi cerita nak bagi tahu supaya kita tengok anak kita. Maknya cikgu, ayahnya cikgu, anaknya tak nak sekolah dah setahun. Saya tanya, apa awak buat? Bawa lah jumpa ubat nonen. Okay? Tak panggil ke cikgu datang ke rumah, tak hantar ke budak nak pergi tuition. Idok, dia tak endok. Umur 14, tak macam form 1, 13 tahun. Mak boleh sujud sawi dengan perintah anak. Dah setahun lebih tak pergi sekolah. Form 1 masuk 2 bulan lebih tu tak sekolah dah. Sampai tahun ini. Okay? Bayangkan bila datang, tengok anaknya cerdik lah, anaknya pandai. Cuba cerita kat opah apa sebab tak nak sekolah. Kita sakit perut. Bayangkan sebabnya bukan sebab-sebab, tapi sakit perut je. Okay, dah bawa pergi spesialis, pergi KPJ lah segala benda. Doktor cakap perut adik okey je. Yang mana yang sakit tu?
Tak tahulah dia kadang-kadang pagi, kadang-kadang petang. Nampak dah? Nak suruh pergi sekolah, tak nak pergi sebab sakit perut. Bukan sebab cikgu marah, bukan sebab tak pandai, bukan sebab kawan-kawan buli, bukan sebab sekolah marah. Tak ada. Setengah tu sebab ujian, setengah tu ada sebab kerja rumah banyak tak siap, setengah tu tengah cikgu garang, setengah tu kawan-kawan buli, setengah tu memang tak seronok pergi sekolah. Okay? Anak kita dah biasa seorang, none, pergi sekolah dia kata bising. Ada juga ramai yang macam tu. Ada satu tu jadual, tapi dia tak sekolah 6 bulan. Okay? Tapi ada mi pergi ceramah kat sekolah tu, ayahnya datang bawa anak-anak jadual. Kenapa tak sekolah? Saja. Esok nak jadi apa? Kalau ayah mati, mak mati, kamu nak jadi apa? Macam mana nak dapat makanan? Macam mana nak cari rumah? Macam mana nak beli baju? Siapa nak bagi duit? Oh ya, betul juga. Cakap jadi macam budak-budak lah, level budak-budak. Okay? Siapa nak beli kasut kamu? Siapa nak beli? Sebab boleh tanya lah, siapa beli baju, siapa beli makanan, kan? Ayah lah. Kalau ayah mati macam mana? Kalau ayah dah tak ada macam mana? Kalau kamu dah besar besok macam mana? Bila kita soal banyak-banyak tu baru oh lah, tu sebab pergi ke sekolah. Tengah umur ini orang boleh pergi sekolah. Esok kamu dah 20, orang tak nak pergi sekolah lagi dah. Orang tak terima kalau kamu nak pergi sekolah pun. Habis sekarang ni awak cikgu tengah nak bagi kamu tempat sekolah. Opa dah tak boleh pergi sekolah, walaupun opa nak sekolah. Kamu mesti pergi sekolah. Bersembangnya gitu. Nanti tak nak beli kereta, dah besar nak pakai kereta ke, nak pakai motosikal ke, nak pakai basikal ke. Itu pun nak pakai duit juga. Macam mana kalau tak sekolah? Jadi kita betulkan balik rasionalnya, tak payah marah apa-apa pun. Esok terus pergi sekolah, doktor anak saya dah sampai ke sekolah dah. Sampai hari ni insya-Allah, syukur alhamdulillah. Maknanya kita bangun balik keyakinan dia apa nak jadi. Anak semalam tingkatan 1, cita-citanya nak jadi engineer. Besar tak cita-cita? Pemain bola sepak, pengawas hoki, badminton, juara, segala juara yang ada, syarahan apa lagi tu lagi ni 6A. Budaknya cemerlang tak? UPSR-nya sangat bagus, tapi sampai form 1 collapse. Okay, ini kekuatan-kekuatan yang kita nak bantu. Sebab itu sekali lagi, bangun balik keyakinan, tengok anak kita, jangan sampai tak bercakap. Bila tak bercakap, anak kita ada masalah. Bila kita sembang, anak masalah. Jangan bagi ni je, bagi iPad sampai tak payah sembang. Dari dia kecil kita tak sembang dengan dia sebab kita tak nak dia bising, tak nak dia kacau kita. Sampai umur remaja, dia tak tahu nak sembang dengan kita. Kita pun tak tahu nak sembang dengan dia sebab dia sangat sibuk dengan ini. Sebab itu cari ruang, bagi kesempatan anak supaya anak ada masa untuk berbual. Ini kekuatan. Okey, balik kita pada tajuk tadi. Apa dia yang kita katakan kemudahan yang terindah. Tajuknya sebenarnya lain, tapi ini kita sambung sikit je lagi. Nak menguji ke tauhid kita, menguji hubungan dengan Allah. Itu sebenarnya yang nak buat. Tapi nak diangkat juga tajuk ini supaya tajuk ini menjadi satu daripada motivasi untuk kita menghargai saatnya tidur, untuk menghargai saatnya sehat. Jadi kita kata masih boleh duduk sehat, tapi kalau atas kerusi pun sehat. Masih boleh jalan sehat, atau wheelchair pun sehat. Jangan kata duduk atas kursi tak sihat. Saya tak sihat maka saya duduk atas kursi. Tak. Saya ada masalah sikit je dengan lutut, jadi saya duduk atas kursi. Saya ada masalah sikit je dengan kaki, maka saya pakai wheelchair. Okay, Mi baru dapat satu WhatsApp, maknya malu dibawa duduk atas wheelchair. Jadi anaknya nak jalan susah sebab maknya tak nak ikut. Apa sebab tak nak ikut? Maknya malu ditolak dengan wheelchair. Anak nak bercuti luar negara, nak bercuti seluruh Malaysia, susah doktor. Anak nak cuti, mak tak nak ikut. Nak ditinggal tak ada orang. Pening weh. Jadi semua yang ada dalam dewan ini, kalau tua besok jangan cerewet. Kalau apa anak ajak, pergi je jalan. Selagi anak nak ajak, esok anak tak ajak, kita sedih, betul? Dan medok ajak kita. Okay? Jadi ini Umi cerita ni iktibar lah. Ambil lah ilmunya yang bercapah-capah ni.
Tak ada macam orang ustaz lain mungkin sebatang je. Umi ni memang haru biru punya ceramah, tapi tak kira lah biru ke haru ke, tapi dapat ambil sebagai pengajaran. Sebab apa yang Allah bagi, apa yang Umi ingat ni bukan izinnya Umi je. Ini Allah kata kongsi. Ini kekuatan. Itu untungnya di kaunselor. Banyak benda yang nampak sampah-sampah ada bukan sampah. Jadi pesan Umi, jangan itu. Dia, orang yang hantar kata, doktor saya berdoa supaya bila saya tua nanti saya tak nak jadi macam mak saya. You bayangkan, saya tak nak jadi macam mak saya, malu jalan pakai wheelchair. Susah anak kerana mak tak nak ikut anak. Kemana pak nak ikut selagi dia boleh gendong kita jalan. Sebab dia kata malu naik wheelchair. Ini otak sakit. Okay, walaupun nampak badannya sihat, tapi otak sakit. Ini masalah. Jadi kita sama-sama tengok dia kita esok tua, esok macam mana, cerewet ke tak. Dari muda jangan cerewet. Jangan cerewet makan, jangan cerewet tidur, jangan cerewet duduk. Tak biasalah duduk bilik ini. Saya kalau hari pertama duduk hotel tak boleh tidur. Letih lah. Betul kata tak? Jangan dapat bantal, bismillah, tawakkaltu ala Allah, pung baring, tak kisah lah. Ini rumah ni macam berhantu je ni, homestay-nya macam lama ya. Tak payah. Hantu takut dengan kita, setan takut dengan kita, tapi terbaliknya apa? Ada apa bunyi tu ya Allah? Baru bunyi je, bukan nampak. Ami kata apa-apa kita dengar macam bunyi. Tak apalah bunyi, bukan nampak. Kenapa takut? Nampak dah? Kita tanam pada anak kita, tak tahulah. Tak, mak takut apa bunyi. Habis. Sekali kita tunjuk gitu, anak terus pegang. Ada bunyi ganjil tu, takut. Allahu Akbar. Mesti ingat iblis, setan, jin takut kita. Takut kita. Tapi yang jadi masalah apa? Kita takut dia. Ya Allah, benda dia bergerak sendiri. Ya Allah. Hati-hati. Itu walaupun badan sihat, boleh makan, boleh tidur, tapi namanya tak sihat. Sebab otaknya tak sihat. Hubungan dengan Allahnya tak sihat. Pergi sana, pergi sini. Ya Allah, nampak dia macam ganjil je. Dah nak mati ke apa? Terbiat ke apa? Ada orang nampak ganjil sikit, dia dah kata, dia nampak lain je rupanya. Kepandai-pandai je. Mata kita yang lain, bukan muka dia lain. Betul? Ini masalah yang selalu kita hadapi. Sebab kita takut iblis atau iblis takut kita. Akhirnya iblis duduk dalam kepala kita, dia duduk dalam perasaan kita. Okey. Maka sehat tadi maknanya apa? Sehat mindanya hanya memikirkan hidup dunia tak lama. Tu yang pertama. Kedua, hidup dunia ada bekal. Dari kecil sampai tua sediakan bekal untuk nak hidup, tapi belum cukup sedia untuk nak mati. Datang perjalanan paling jauh tadi. Ketiga, kita kata hidup ini untuk memberi. Okay, sebab itu sedekah jariah kamu jadi modal. Di neraka nanti orang minta balik ke dunia, betul? Bagilah kami balik sekejap je ke dunia ni. Untuk apa? Untuk sedekah. Okay? Bukan untuk puasa, untuk sedekah. Jadi kekuatan kita, kalau kita memang sehat orangnya senang sedekah. Memberi walaupun sikit, goreng pisang, okey. Membatak cokodok, okey, apa adalah. Artinya dalam jiwanya ada semangat nak memberi walaupun hanya sebotol air mineral sahaja. Ini kekuatan yang kita kata pada anak tak subur ni, tak payah bagi orang, kita pun tak cukup. Selalu konsep kita tak cukup. Jadi akhirnya anak akan kedekut seumur hidup. Okey, itu bila kita kata kongsi. Kalau dulu ikan goreng seekor kongsi 3 orang. Sekarang ikan seekor anak seorang-seorang makan. Kan jauh beza macam mana orang tua kita mendidik kita dan macam mana kita mendidik anak kita. Okey. Maka sehat sekali lagi. Tadi yang kedua, keindahan apa kita kata kebaikan terindah tadi, badannya sehat, sehat ingat Allah, sehat ingat mati, sehat ada syurga neraka, sehat untuk memberi, sehat untuk ibadah kerana Allah, tak ada kerana siapa-siapa. Saya datang kerana Allah, bukan kerana free, bukan kerana tak ada kerja. Saya datang untuk mendapat ibadah, saya datang untuk tambah ilmu, saya datang untuk berubah. Ini hasil impak dari ilmu. Sebab itu kalau dia ada hari-hari dapat ilmu tapi tak berubah, artinya ilmunya sangkut di telinga, tak sangkut ke hati, tak keluar jadi perbuatan, tak terkeluar jadi amal. Sebab itu kalau tutup mulut maknanya bukan masam. Mata ni nampak kalau kita masam, okey?
Boleh tegur orang lagi tak tutup mulut. Assalamualaikum. Kalau boleh gini, mesti boleh gini. Betul? Kok kita tak dengar? Tanda kita apa? Kita senang dengan manusia. Kita nak Fatihah dari manusia. Kita nak orang hantar jenazah kita. Sebab itu tak nak mati dalam COVID. Sebab tak ada orang hantar. Betul tak? Tak ada orang solat. 4 orang tu lah. Kelugilik. Okey? Ini masalah besar. Maka sekali lagi kita bangun kekuatan. Sehat artinya kita gembira dan orang lain gembira. Sehat maknanya kita ingat Allah, kita ajak orang jumpa Allah. Kita ajak orang sayang agama. Kita ajak orang berjuang untuk agama. Kita ajak orang ingat akhirat. Ajak aja dakwah ni. Apa makna dakwah? Ajak, jom. Okey? Ini kekuatan. Itu tanda dia benar-benar sehat. Dan yang ketiga, dikatakan kebaikan terindah ialah apabila kamu cukup bekal makan untuk sehari. Kita ada bekal makan tu sebulan. Betul? Masalah weh. Bawang merah terus jadi daun bawang. Kerana malas masak. Ataupun tak masak. Tapi bekal tetap ada. Beras sampai bergulat-gulat sebab tak masak. Bukan sebab tak cukup bekal. Tapi Allah kata kebaikan terindah bila kamu ada bekal makanan untuk hari itu. Esok tak tahu lagi. Kita dah rancang untuk bila? Sampai habis COVID. Beli barang tak ingat orang. Ini contoh. Maknanya Allah nak bagi kita satu kehidupan yang paling simple tapi dekat dengan Allah. Daripada hidup yang sangat kompleks tapi lupa dengan Allah. Udah makan berlambat-lambat. Sebab itu perut kenyang tu musuh. Dah makan belum ni? Belum makan. Syukur Alhamdulillah. Maka tak ngantuk. Kalau dah makan mesti ngantuknya. Sebab iblis dah masuk. Okay. Syukurnya pukul 1. Kalau pukul 2 kuliah mula-mula dia dah mula dulu. Okay, ini kekuatan. Sebab itu kita nak jaga balik kekuatan. Kita sehat maknanya kita cukup tahu dunia, tahu akhirat. Kedua, kita cukup makan. Makannya apa? Halal. Makannya apa? Bersih. Makannya sikit. Ni yang lupa. Kalau makan mesti nak banyak. Betul? Masuk sikit sangat tak cukup. Tengok berlebih. Betul? Makannya sikit. Nabi bukan makan. Nabi makan sikit. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Tengok dalam beg ada gula-gula tak? Ada coklat tak? Oh, macam-macam bekal. Maka kalau kata-kata makan yang baik. Sebab itu dia kata ada bekalan untuk sehari. Esok dah tak ada bekal dah. Maknanya tidak meranjang lagi untuk nak makan banyak. Sebab itu cara pengalaman ada saya ada rakan pesakit kanser. Pesakit kanser yang dia dah buang dua-dua dah tapi sihat lagi. Tapi dia kena keep sleep. Sebab supaya lemak tu tak ada chance lagi nak berkembang-kembang. Sebab dia kena lemak. Kanser dia makan kita punya tisu-tisu yang dalam bentuk lemak. Apa dia kata? Dalam peti ais saya tak ada apa-apa makanan. You bayangkan. Kecuali makanan mentah. Makanan yang boleh nak kata nak kita keluar ke depan buka ada, nak tutup ada, duduk lepas makan ada, lepas minum ada, lepas sapu sampah ada. Oranye, apanya, kuihnya, buahnya, biskut. Dia tak ada apa. Itu satu daripada cara untuk dia nak reduce. Okay. Kalau siapa-siapa ada, dia simpan ada sikit je frozen. Karipap ke apa ke benda ke. Dan dia hidang macam mana? Ni, cara hidang orang sihat. Kita dok. Ni air digelas kuih 2 ketul dalam piring yang sama. Kedekut tak? Agak-agak kedekut ke tak kedekut? Yang busuk hati kata kedekut lah. Dan dia tak hidang pakai teko. Umi masih lagi pakai teko teh kan? Dia dah inilah satu mak ni. Cukup ke tak cukup, inilah dia. Cara dia nak jaga diri supaya dia makannya sikit. Kita ya Allah dah bagi orang dah hidang tengok dan piuk banyak lagi. Contoh. Jadi yang dia katakan makan tadi, makan yang sikit, makan yang baik, makan yang benar-benar berkhasiat dari segi agama, baik halal haram dari segi hasil ataupun proses, dan yang paling utama kita mampu sedekah.
Ada makanan tapi mampu sedekah. Ada sikit tapi mampu sedekah. Ini dikatakan makanan kita cukup. Sebab itu Allah kata aku berikan kurniaan terbaik untukmu kepada Rasulullah. Dia cakap pada Rasulullah. Tapi Rasulullah selalunya lapar ke kenyang? Lapar. Ikat batu di perut. Ya Allah. Jual baju perang untuk beli gandum. Rumahnya pelepah kurma, berbekas tulang belikat bila bangun. Lantainya tanah. Betul? Maka tempat tikanya tika daun kurma. Itu pun Allah dah kata, aku berikan kamu nikmat terbaik. Aku dah kurniakan kamu nikmat yang sempurna. Bayangkan kalau Nabi Allah kata sempurna, tidurnya atas pelepah kurma, kita ni macam mana? Minta maaf lah, rumah kita tak ada kapet. Lantai tu kan kapet kamu. Jangan tengok kapet orang. Tengok kapet ustaz ni dalam tandas melekat. Tebalnya. Pijaknya boleh tenggelam kaki. Jangan bandingkan kapet ustaz ni dengan kapet kita. Kita nak kapet di syurga. Ini kekuatan. Mudah-mudahan 3 kebahagiaan ini. Sekiranya, kalau Sembisi kata apa, sekiranya Nabi pesan, sekiranya kamu ada 3 ini, kamu dapat seluruh kebaikan dan keuntungan, keberkahan yang ada di dunia. Tapi sayangnya kita tak pernah tengok benda tu begitu. Kita tak pernah bayangkan benda tu begitu. Kita tak pernah nilai benda itu begitu. Boleh faham? Dan kita tak pernah rasa pun benda tu begitu. Kalau tak cukup kita rasa, berlebih kita tak rasa. Ini yang kita nak recall balik, betulkan balik mindset kita. Sebab ini sebahagian daripada tanda-tanda hubungan kita dengan Allah semakin besar dan semakin dekat. Maka sebenarnya tajuk Allah mendekat pukul 2, tapi kita sambung juga. Jadi selain kita kata halal dan jadi kita konsep sehat kita bukan konsep sehat boleh main football, boleh bersembang, boleh makan, boleh minum saja. Tapi sehat kita boleh makan, boleh minum kerana dunia dan kerana akhirat. Boleh masak untuk dunia dan akhirat. Boleh beribadah dunia dan akhirat. Boleh senangkan diri dan senangkan orang lain. Okey. Hari ini kita nak menyemak sikit. Sebab itu kita kata nak menyemak hubungan kita. Bagaimana kita nak menguji diri kita. Okey. Tauhid kita. Tauhid maksudnya apa? Hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita nak menyemak hubungan kita dengan Allah itu dekat ke jauh? Kita rasa ke tak rasa? Kita pakai ke tak pakai? Ini kekuatan yang kita nak angkat, bahawa kita kata apa? Pertama kita nak kata, kita nak tengok masa bila yang paling banyak kita ingat Allah. Masa senang ke masa sakit? Masa sakit. Kamu nak sakit ke nak disakiti? Kamu nak menyakiti atau nak disakiti? Pilihan. Itu 2 tanda. Oh, sombongnya. Sehat dan sakit ada pilihannya 1 je. Nak sehat ke nak sakit? Ini hubungan dengan Allah lain lagi ni. Maknanya kalau kita kata, kalau kamu nak sakit, nak disakiti atau menyakiti. Lagi sekali ulang. Sakit kapara dosa. Ulama' dulu para salaf berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku orang yang dizalimi tapi bukan yang menzalimi. Itu maksudnya memudahkan. Siapa yang nak disakiti ataupun nak menyakiti? Disakiti. Ini kunci keimanan. Sebab Allah kan kata, aku tak bagi kamu senang, sehat sepanjang hidup. Ni dah sehat setengah mati dah. Dah macam lawak, macam segala benda buat. Betul tak? Tapi Allah bagi dia sakit sikit je. Nampak tak? Kalau tidak, tak je orang pun. Tak pergi masjid pun. Tapi mana pestanya? Contoh, orang seni lah katakan. Betul. Nasib baik seninya besar dah sekarang. Artinya seni jumpa Allah yang besar. Itu Allah selamatkan kita. Maka kalau tak nak sakit, kita nak apa? Sehat. Betul. Jadi kalau kamu nak sehat sepanjang, bermakna hubungan kamu dengan Allah jadi macam Fir'aun. Siapa yang sehat sepanjang hidup? Fir'aun tak pernah sesama pun. Bongkak jadi. Ya, itulah sebabnya. Jadi pilihan kita sekarang. Ini tanda ni, dia memang kong lah dah ni. Tanda hubungan dekat dengan Allah, kita kata apa? Ya sakit.
Biar Disakiti atau menyakiti? disakiti. Disakiti. Jadi bermakna kita harus belajar macam mana mengurus diri ketika disakiti. Ya, ya. Bila kita mengurus disakiti. Sebab itu bila kita para salah berdoa, ya Allah itu Engkau jadikan aku yang dizalimi, ya Allah. Jangan jadikan aku yang menzalimi. Kalau yang menzalimi terus geng dengan Fir'aun. Kalau pilih sehat saja suka juga geng dengan Fir'aun. Ini kekuatan yang kita tidak. Sebab itu tanda pertama. Kalau orang tanya jawabnya hati-hati. Nak sakit ke nak sihat? Mestilah nak sihat. Kamu geng Fir'aun lah. Bagus. Yelah juga. Artinya itu contoh yang kita ambil. Kenapa kisah Fir'aun sampai kepada kita? Kenapa sampai pada Rasulullah? Sebab nak bagi tahu sehat aja belum tentu kamu dekat dengan Allah. Ya. Tapi sakit ni garanti, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 4 lori ya Allahnya. Jadi kekuatan yang nak dibangun secara iman. Tadi berfikir secara iman ke secara logik? Secara logik semua orang nak sehat. Kalau sehat sepanjang hidup, apa jadi? Jadi Fir'aun. Maka kalau ini cara berfikir lah, minta maaf banyak. Kelang kabut ceramah. Kalau berfikir secara spiritual, berfikir secara ketuhanan, berfikir sebagai ketauhidan, menggunakan asas tauhid, maka kita kata apa? Nak sakit. Disakiti. Disakiti. Tak apa, asalkan aku jangan Menyakiti. menyakiti. Kerana menyakiti itu jauh lebih zalim. Ya. Betul? Ya. Maka satu daripada tanda kita imannya kukuh dengan Allah, sakit ke sihat siapa bagi? Allah. Ya Allah, kalau Allah bagi sakit pasti ujungnya Allah bagi Sihat. sehat. Hidup pun sehat, mati pun sehat. Jangan takut. Ini kena pegang kemai-kemai, bukan dalam kuliah je. Ke anak pun sama. Anak demam, ya Allah. Tak apa, sikit je ni. Allah nak bagi suruh zikir banyak-banyak. Okey, sambil baring-baring tu zikir-zikirlah sikit. Bagilah benda-benda yang boleh membantu dia untuk berzikir. Guys, ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Sebab itu kita kata masih lagi menjual Quran ini untuk membantu. Pegang je remote tu dah boleh dengar segala zikir, segala ayat. Contoh. Ini orang order, Mi tak tahu macam mana satu orangnya. Ada kita. Okey sayang, terima kasih banyak. Mi bawa je lebih kot, ada yang teringin nak beli untuk diri, bukan untuk cucu je. Untuk diri, untuk anak, untuk kita, supaya kita tahu sentiasa dapat membaca ayat-ayat suci. Sebab dia ada pen tu, ada pen control tu. Itu ada remote yang dia boleh surah apa nak, itu zikir apa nak dan sebagainya. Itu kekuatan kalau tak nak pegang bukunya. Okey, jelas. Jadi kekuatan yang nak dibangun, tanda kita satu daripada tanda hubungan tauhid kita, hubungan ketuhanan. Kau sebut tauhid kan rasa macam barak sangat pula. Hubungan ketuhanan kita dengan Tuhan itu uluhiyah. Uluhiyah merasa apa? Terhubung selalu. Okey? Bila kita kata rasa terhubung, bermakna kita kata apa? Tak kisahlah. Yang penting kalau aku tak sihat pun, kalau antara menyakiti dengan disakiti, antara menzalimi dengan dizalimi, lebih baik dizalimi. Maka kalau ikut kisah, ikut apa kita kata, ikut nota yang Umi bawa, pertama dia kata apa? Apa tanda orang yang memilih untuk disakiti? Kerana apa? Disakiti kerana orangnya ke kerana Allahnya? Kerana Allah. Aku memang dipetakan. Sebab itu satu daripada petanda orang yang disedia untuk disakiti dan dia sedar Allah tengok dia, Allah tahu dia, Allah tahu tempat tinggal dia, Allah tahu sedihnya dia, maka dia paling cepat memaafkan. Okay? Memaafkan saja tak cukup. Memaaf itu baru hubungan tauhid yang ketiga. Maknanya kalau nak dekat 1, 2, 3, ya, memaaf tu baru nombor 3. Belum nombor 1. Belum nombor 2. Jadi pertama tak maafkan dia. Maafnya macam mana? Tidak lagi ada melihatnya sebagai musuh. Tidak lagi melihatnya sebagai tak naklah kawan dengan dia. Artinya kita boleh berjalan dengan dia, boleh tidur rumah dia, boleh makan rumah dia. Okey? Itu maaf yang sebenar. Itu tahap nombor 3 je. Baik dengan Allahnya nombor 3. Baik dengan rapat dengan Allah nombor 2. Okey?
Kita bukan saja memaafkan dia, tapi nak buat baik dengan dia. Kita hendak dia layan kita dengan baik, dan kita nak layan dia pun dengan baik juga. Itu dikatakan hubungan ketulangan dekatnya nombor 2. Okay, ataupun yang separuh baik. Yang terbaik, apa mana yang terbaik? Kalau yang terbaik, kita nak membalas sebaik-baiknya. Nak membalas semua keburukan-keburukannya itu. Kita kata orang yang menyakiti kita itu, bukan saja kita kata, kita nak menjadikan dia sahabat kita yang paling baik. Itu dah tauhid yang terhebat. Okay? Artinya dalam hidup kita sudah tercabut yang namanya permusuhan. Sudah tercabut dalam jiwa kita nak bermusuh, walaupun orang itu memang zalim dengan kita, memang menyakiti kita. Boleh nampak? Kalau itu tidak terjadi pada kita, bermakna iman kita masih sakit. Hubungan dengan Tuhannya masih renggang. Senang ke susah nak buat? Semua orang kata susah. Siapa yang bagi senang? Allah. Sebab itu kalau disakiti, serah balik pada Allah. Maka aku maafkan dia bukan kerana dia saudara aku, bukan kerana dia rakan sepejabat aku, bukan kerana aku kenal dia dah lama, bukan kerana dia pernah berjasa dengan aku. Aku maafkan dia kerana Engkau ya Allah. Aku nak baik, kekal baik dengan dia ya Allah. Aku tak nak bermusuh dengan dia ya Allah. Ni kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Memaafkan bukan maknanya okey, no problem. Tak ada. Mesti ada perikutan dengan 3 benda ini. Boleh nampak? Pertama, maafkan dia. Kedua, kita nak buat baik dengan dia. Ketiga, kita nak bagi perkhidmatan terbaik. Nak jadi sahabat yang terbaik. Mencabut semua rasa permusuhan. Ini yang kalau kita kata tak fikir elok-elok, penat solat. Itu yang kita banyak solat jadi tak ikhlas, ibadah banyak jadi tak ikhlas. Sebab dalam hati kita masih ada permusuhan. Dalam hati kita masih rasa suka tak tengok orang. Dia tu tak baik, dia tu jahat, dia tu ini, dia tu ni. Jadi dari hari ini, jemaah yang ada hari ini tidak ada lagi menilai orang sebagai tak baik. Walaupun dia memang tak baik dengan kita, tapi kita kata yang menyebabkan dia tak baik, takdir dari Allah. Tapi kalau kita layan dia dengan baik, agak-agak dia jadi baik tak? Garanti baik bila kamu balas dengan baik. Sebab itu hadis Nabi-Nya, Al-Qurannya, balaslah keburukan dengan kebaikan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Sebab itu kita kata kalau kita ambil surah Al-Imran ini pun, dan orang-orang yang menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan atau ihsan. Nak Allah suka ke nak orang suka? Allah suka. Buatlah. Engkau dia dah buang kau macam katak. Dia dah bully hang macam gila. Dia dah hina hang macam semut. Nak baik lagi dengan dia. Oh, itu bapaknya setan. Okey. Boleh nampak? Jangan dengar apa bisik orang, sebab bisik itu iblis. Minal jinnati wan nas. Ada jin bentuk manusia, ada jin bentuk jin. Yang depan kita ni jin bentuk manusia. Dah lah tu. Okey, mudah-mudahan. Jadi dapat sikit je lah. Kita sambung jadi 6 sebab. Ada 6 tanda. Mudah-mudahan kita ada diberikan Allah umur panjang untuk kita sambung sikit bagaimana kita nak membaiki hubungan dan macam mana kita nak menanda bahawa kita dengan Allah dekat ataupun jauh. Maknanya Allah itu banyak di dalam hati kita ke manusia yang banyak dalam hati kita. Mudah-mudahan auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwi ya Ghaffar ya Qahhar ya Qudus. Ya Allah, dengan nama-Mu yang kami ungkapkan ya Allah, dengan nama-Mu yang berkah ini ya Allah, dengan nama-Mu yang banyak memberi kekuatan kepada kami ya Allah, jadikanlah kuliah kami ini kuliah terbaik ya Allah. Jadikanlah jemaah kami hari ini jemaah yang terbaik untuk dekat dengan-Mu ya Allah. Jadikanlah amalan mereka amalan yang terbaik. Kebayarlah dia dengan balasan yang paling baik ya Allah. Karena kami berada di hari yang paling baik. Ya Allah,
Setelah Engkau baikkan kami, jangan lagi pusing-pusingkan kami ya Allah. Jangan lagi balik-balikkan hati kami untuk melihat yang lain selain-Mu, untuk memikirkan banyak dunia lupa akhirat ya Allah. Kami ingin menjadikan Engkau sebahan berfikir kami ya Allah, bahan bercakap kami ya Allah, bahan ibadah kami ya Allah, bahan dengan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berusaha untuk dekat dengan-Mu ya Allah. Engkau telah berjanji siapa yang berusaha untuk berdekat kepadamu, Engkau akan datang lebih cepat dari kami. Biarpun sedikit yang kami bincangkan ya Allah, namun kami mengharap Engkau menilainya dengan keadaan yang sangat baik ya Allah. Kami bercakap tentang kebaikan, kami bercakap tentang hubungan dengan-Mu. Maka angkatlah seluruh ilmu yang kami belajar hari ini jadi ibadah ya Allah, jadi pakaian ya Allah, jadi bekal ya Allah. Mudah-mudahan jika kami jemput kami dalam keadaan menyebut nama-Mu, berkah dari majlis ilmu yang sudah kami hadiri bertahun-tahun ya Allah. Lantai ini sudah jadi bukti ya Allah, siling ini sudah jadi bukti, jalan-jalan yang kami lalui sudah jadi bukti. Yang kami berusaha untuk dekat dengan-Mu ya Allah. Oleh itu jangan tolak taubat kami, jangan tolak ampunan kami ya Allah. Terima semua kesalahan kami dan ampunkan, dan terima semua ibadah kami. Jangan sampai ada yang tertolak ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuhmilna ma la taqata lana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas kehadiran. Mohon maaf dan tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik kelemahan Umi. Doakan Umi panjang umur, mudah-mudahan kita berjumpa lagi, dan doakan semua jemaah diberi keberkahan dan semua ibadah yang dilakukan dibalas dengan balasan yang terbaik insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, siapa yang tadi yang berminat dengan Quran Junior, jadi boleh datang ambil tadi ya. Okey, nak